Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Okey, ini adalah pembincangan mengenai chapter 8 iaitu berkenaan dengan correlation dan juga regression. Okey, so jadi dekat sini kamu boleh lihat nombor 1 dan nombor 2 ini adalah penerangan yang saya nyatakan berkenaan dengan correlation dan juga regression. Kita tengok satu-satu ya. Baik, apabila kita membincangkan mengenai correlation yang ini, sebenarnya apa yang kita nak dapatkan? Sebenarnya kita nak dapatkan what is the R value. Okey, so nilai R ni dia boleh contoh dia boleh bernilai kosong. Dia boleh bernilai let's say positif 0.95 ataupun nilai R ini boleh bernilai negatif 0.95. Contohnya macam tu kan. So maknanya is macam mana kita nak measure how strong the correlation is by is looking by this value. Macam mana nak dapatkan value ini? Kita akan menggunakan rumus yang ada. Nanti kita tengok. Boleh? Okey, itu secara umumnya lah. Dan nilai R ini seperti yang saya tulis dekat sini, nilai R ini it lies between negatif 1 dan juga 1. Okey, so kalau nilai R tu 1 sebenarnya dia perfect lah. Dia perfect positive correlation. Kalau nilai R tu negatif 1 maksudnya dia adalah perfect negative correlation. So nanti kita akan kaitkan dengan scatter plot. Okey. So jadi itu adalah penerangan umum ya mengenai apakah itu correlation. So once kita dah tahu apakah nilai R, now untuk regression kita akan melihat sejauh mana R itu signifikan. Ya. So R tu kita memang boleh dapat daripada formula. So now kita nak lihat pula untuk regression sejauh manakah R itu signifikan. Jadi dekat sinilah akan munculnya hipotesis, iaitu H0 dan juga H1. Kita kena buat. Di dalam regression memang kita ada H0 dan juga H1. Contoh dekat sini, saya buat kat sini ya. H0 ini kita denotekan dengan rho sama dengan kosong yang merujuk kepada no correlation between the variable. Untuk H1 pula, notation dia adalah rho tak sama dengan kosong, iaitu indicate that exists significant correlation between the variable. Ini adalah claim kita lah. H1 tu adalah claim kita. So ini adalah hipotesis yang kita kena uji lah. Alright. So jadi dia punya test dia, kita normally sebenarnya ada 3 test sebenarnya ya. So cuma dalam topik ini kita hanya mempertimbangkan t-test sahaja. Alright. Ini secara umum ya mengenai regression, iaitu kita nak check sejauh manakah R itu signifikan. Lepas tu kita akan ada hipotesis dan kita ada rumus kat sini untuk kita check kita punya hipotesis kemudian lah. So itu adalah yang untuk permulaan perbincangan ini ya. Correlation dengan regression. Settle yang ini. So, nombor 3 dan nombor 4, ini benda yang kita dah tahu sebenarnya, iaitu what we call the dependent variable dan juga independent variable. Ini kita dah bincang dalam topik sebelum ini kan. So, jadi biasanya kalau kita ada dependent dengan independent, kalau kamu ingat lagi, sebenarnya independent ini akan mempengaruhi dependent. Okey, contohnya kat sini saya ada tulis kat sini ya. Contohnya kita ambil age, umur akan mempengaruhi blood pressure. Setuju kan? Ataupun numbers of hours study akan mempengaruhi the performance, test score. So jadi ini adalah hubung kait di antara independent variable dan juga dependent variable. Nanti apabila kita masuk kepada scatter plot ya, so dalam scatter plot itu kita perlukan, bila kita nak plotkan data tu, kita perlukan koordinat ya. Dia dalam scatter plot macam ni, ini adalah X, ini adalah Y. Kita akan plotkan data. Bila nak plotkan data tu, kita perlukan komponen X dan juga komponen Y. So jadi dekat sinilah
independent dan juga dependent variable mainkan peranan. Okey, independent variable akan setkan sebagai X, dependent variable akan setkan sebagai Y. Jadi, pairing ini kamu akan dapat satu titik, pairing yang satu lagi dapat another point, the third point, the fourth point and so on. Then kita akan dapat develop kita punya scatter plot. Okey, contoh contoh kalau kita lihat contoh satu kita kat sini, let's say yang ini, mana dia? Katakan yang ini kan. So, ini adalah income, ini adalah food expenditure. So, jadi kita lihat dekat sini, income, ini X, ini Y. So, kita dah boleh dapat satu point, betul tak? 35, 9, right? So, untuk yang kedua pula, kita ada 49, 15 and so on lah. So, bila kita dah ada koordinat macam ni, of course kita dah boleh plot kan? Ini X, ini Y, right? So, kita akan plotkan dia dan kita akan develop scatter plot untuk data inilah. So, jadi itu dia. Cuma kena highlightkan yang X ini is independent, yang Y ini adalah untuk yang dependent. Boleh? So, itu adalah penjelasan dia. Okay? So, dependent dan juga independent. Dan by using the independent and dependent data, kita boleh develop the scatter plot ataupun scatter diagram. Okay Right. So, jadi dekat sini kita masuk pula kepada scatter plot. Ini benda yang saya dah bincang di atas tadi. Bila kita nak buat scatter plot, of course kita ada paksi X, ada paksi Y. Be careful. Ini independent, ini adalah dependent. Jangan terbalik. Okay? So, jadi kamu boleh baca kat sini. Ini okey, ini okey. Lepas tu, bagi setengah-setengah data, dapat dilakar suatu garis lurus that fit the point untuk menentukan linear relationship. Right? Maksud dia apa? Maksud dia kalau kita lihat beberapa contoh dekat bawah kat sini, dia kata kat sini apa? Linear relationship. Linear ni apa? Linear ni biasanya merujuk kepada garis lurus. So, dapat tak kita buat satu garis lurus di antara semua data yang kita ada? Itu maksud dia. Ya, kita hanya akan mempertimbangkan garis lurus sahaja. Boleh? So, contoh kat sini, dua contoh yang pertama ini adalah non-linear. Kenapa non-linear? Kalau kamu perhatikan, contoh yang pertama ini bukan satu garis lurus. Kamu nampak tak kat sini? So ini mungkin suatu lengkung. Bila lengkung, kita katakan non-linear. Kita hanya akan mempertimbangkan linear sahaja, ya, iaitu garis lurus. Yang ini pula, kita pun tak sure sebenarnya apakah lengkung ke ataupun apa. Sebab ini mustahil kita boleh wakilkan dia dengan garis lurus. So, kita is pretty unsure kat sini. Apakah perwakilan yang sesuai kat sini. So, kita katakan ini adalah non-linear jugalah. Boleh tak? Okey. Yang seterusnya, ini apa ni? Sebelum kita masuk, saya buat apa ni? Secara umum dia, jika semakin dekat jarak data dengan garis lurus, nilai R menjadi semakin besar. Contohnya macam ni. Let's say kita buat scatter plot. Contohlah macam ni. Contoh, kita ada dua lah katakan. Okay. Let's say data yang pertama ini katakan macam ni. Data yang kedua ni katakan macam ni. Okay. Jadi, apabila kita dah siap kita punya scatter plot, dah plotkan semua ni, sebenarnya kita boleh buat satu garis lurus. Let's say macam ni katakan. Dan juga katakan macam ini. Contoh macam ni. So, kamu nampak tak sekarang ni? Katakan ini A, ini B. Apa beza dia? Kamu akan dapati bahawa yang A tu, cuba kamu tengok kita punya titik tu. So, untuk A, kamu perasan kan? Titik tu, kalau kita dapat letakkan garis lurus tu macam tu, jarak titik tu terhadap garis lurus untuk A lebih dekat in comparison pada B. Nampak kan? So, jadi, kalau dalam kes ini,
kita boleh jangkakan nilai R, ya, nilai R bagi A, contohnya mungkin R ini oleh sebab jarak dia dekat kan, jarak point tu dekat, lebih dekat terhadap garis lurus, mungkin ini akan positif, let's say mungkin 0.85, contoh macam tu. Tetapi untuk B pula, mungkin nilai R tu lebih kecil lah, sebab jarak tu lebih besar, dia lebih jauh daripada garis lurus tu kan. Mungkin R tu adalah mungkin let's say positif 0.3. So macam tu, itu yang saya maksudkan. Nampak ya? So jadi pertama sekali untuk scatter plot yang A katakan, kita dapati garis lurus yang kita dapat bina itu mempunyai kecurunan positif kan. So sebab itulah nilai R kita dapat positif, dan yang ini pun sama juga, nilai R tu adalah positif. Dan kenapa dia 0.5, kenapa dia 0.3? Dia 0.5 sebab according to the graph A, jarak titik terhadap garis lurus itu sangat kecil. Sebab itu R tu makin besar. So in comparison dengan yang ini pula 0.3, kenapa dia 0.3? Sebab jarak titik terhadap garis lurus itu semakin jauh. So macam tu. Right? So itulah dia. So tetapi ada satu isu. Apabila kita nak buat garis lurus ini ataupun yang ini based on the data yang scattered macam tu kan, adakah itu garis lurus yang terbaik, ataupun macam mana kita nak tahu garis lurus yang the best fit? So maksud dia the best fit tu adalah kalau kita buat garis itu, dia akan melintasi semua data, tetapi dia cuba maksimiskan supaya jarak tu adalah paling dekat. So mungkin garis ini mungkin sesuai, mungkin ada garis lain yang pencung sikit, so kita tak tahu. So jadi macam mana kita nak tahu persamaan garis lurus itu yang what we call the best straight line that fit all the data? Kita akan belajar macam mana nak membina garis lurus itu yang dinamakan regression line equation. Kalau kamu ingat ataupun nanti kita sentuh, kita akan menggunakan belajar ni. Y hat sama dengan A tambah BX. Ini dia persamaan regresi. Ya? The regression line equation. Ini cerita lain. Ya? So inilah dia penerangan dia. Sebelum kita masuk scatter plot ini. So jadi kalau kamu lihat kat sini kan, dia ada 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. So kamu lihat kat sini ada positif linear, negatif linear. Lepas tu dekat sini saya ada bagi sampel lah. Ini bukan nilai R sebenar ya. Ini andaian sahaja. Ini pun sama juga. So sebenarnya nilai R tersebut, and of course nilai R tu sebenarnya kita boleh kira dengan menggunakan formula. Ini adalah sebagai panduan sahaja. Yang ini kita akan ada, ni dia ya. Nanti kita akan lihat yang ini ya. Tadi kita baru masuk scatter plot. Sebab ada halang-halang kita belajar scatter plot, saya nak hubung kaitkan dengan R tu. Ya. So jadi ini nilai R sebenarnya ya. So jadi dia terbahagi kepada banyak bahagian lah. Dekat sini ada buku yang tak sebanyak ini, dia kecil lagi. So kita pakai yang inilah, the value range of coefficient of correlation. Inilah R. Okay, so jadi kalau kamu perhatikan, kamu tengok yang pertama ini, R tu sama dengan 1, positif 1, dan juga R sama dengan negatif 1. Ini endpoint dia kan, sebab kita ada macam ni kan, macam ni kan. So jadi kalau dia yang ini, jadi kita katakan perfect positive correlation, perfect negative correlation. Maksud dia apa? Maksud dia, ini sebagai contoh, kalau yang ini perfect positive correlation, kalau kita plotkan, kita ada scatter plot macam ni, ini ada X ada Y, contohnya data tu dia memang ngam-ngam dengan pada garis. Ini memang kita katakan perfect positive correlation, iaitu confirm ini adalah positif 1. Boleh? So in comparison, kalau data tu macam ni, kalau dia macam ni, data tu pada graf pada garis lurus tersebut semua sekali, maka dia akan memberikan nilai negatif 1. Clear?
Jadi kita pun boleh tengok kalau kecerunan garis itu adalah positif, maka ini pun nilai R pun positif. Kalau garis ini, garis lurus tersebut bernilai negatif, kecerunan dia negatif, maka nilai R pun negatif juga. Ya, itu antara perkaitannya lah. Ya, kita berada dalam scatter plot ya, tapi saya nak hubungkan dengan R juga. Ya, dengan regression juga. Dengan correlation. Boleh? So, jadi dari sini, maka baru kita boleh bincang kat sini. So, jadi dalam rajah yang pertama ini, kita nyatakan dia positif linear. Dia memanglah positif sebab based on the data pada scatter plot kat sini, kita boleh andaikan kalau kita nak buat garis lurus, kita boleh agak-agak lah garis lurus tu adalah macam ni lah. Ini dia yang boleh kita buat. Ya, kita tak boleh buat macam ni. Kalau macam ni, ini dia dah tak seimbang kan, sebab kita idea adalah kalau kita nak buat garis lurus, biarlah garis lurus tersebut yang di mana jarak semua point mesti yang paling hampir dengan garis tersebut. So might as well garis tu mungkin probably kat sini lah lebih kurang kan. So jadi oleh sebab dia punya garis lurus mempunyai kecerunan yang positif, so maka jangkaan kita R tu mesti positif. Cuma tak tahulah nilai dia berapa. Ini nilai contoh aja kan. So sama juga yang ini. Kalau kamu lihat yang garis lurus ni tak ada sebenarnya, tapi kita boleh buat. So kita andaikan kita punya scatter plot tu yang mengandungi semua titik-titik tu seperti yang ini. Jadi kita boleh andaikan garis tu boleh kita lakarkan macam ni lah. Dia lintas semua point tu. So jadi maknanya kecerunan dia adalah negatif kan. Maka negatif linear. Sebab itulah kamu nampak nilai R jangkaan kita mesti ada negatif. Nilai ini kita tak tahu. Ini saya masuk aja. So jadi ini sebagai perbandingan. Contohnya macam ni ya. Kalau yang ini kita dapat R sama dengan contoh 0.65 positif 0.65. Kalau kita lihat dekat bawah pula, let's say yang ini katakan. Contoh yang ini katakan. Kalau kita buat yang bulat-bulat tu adalah dia punya data ya. Dia punya data. So jadi kalau kita nak buat garis lurus, garis tu mesti in between dua data tu lah. Maknanya yang ini. Contoh macam itulah ya. So jadi cuba kamu perhatikan, data-data tu memang dia sangat hampir dengan garis lurus tersebut. Oleh sebab dia semakin hampir, semakin dekat, jarak dia semakin dekat terhadap garis lurus, nilai R dia semakin besar. Nampak tak? 0.9. Macam tadi kat sini, andaian kita mungkin garis tu dekat sini kan. So jadi ada data yang jauh, ada data yang dekat dan sebagainya kan. So jadi jangkaan R kita bukanlah 0.9, agak-agak macam ni lah, 0.65 kalau kita bandingkan dengan yang tadi. Okey, so kamu nampak ya, rational kalau R tu 0.9 tu kamu dah boleh andai dah data tu dia tersebar macam mana. Kalau kita bandingkan dengan R sama dengan 0.9, kalau 0.9 maksud dia data tu semakin hampir dengan garis lurus. Boleh? So itu adalah penjelasan dia. Yang ini kamu boleh tengok Yang ini pun sama juga lah. Yang ini contoh ni, yang ni perfect. Ini perfect positif. Sebab kalau kita nak buat garis, dia akan sentuh semua. Nampak? Yang ini pun sama juga. Dia akan sentuh semua. So ini adalah perfect negatif. Ya? Ini negatif. Ini positif. Clear? Right. So yang ini pun sama lah. Ini macam tadi. Wah, dia cukup hampir. Ini pun cukup hampir juga. Cuma yang ini positif, ini negatif. Boleh tak? So sebab itulah nilai dia besar. Ini pun besar. Ini cuma ada positif, ini ada negatif. Itu saja. Boleh? Okey, so itu adalah scatter plot. Yang ini pula, kalau kita andaikan yang ini ya. Kenapa 0.2? Kamu tengok, agak-agak kalau kita nak buat garis lurus, mestilah agaknya macam ni kan, lebih kurang ya. Macam ni. So nampak tak? Dia, kalau kita comparekan dengan yang tadi tu, dia jauh kan. Dia jauh, so sebab itulah nilai R tu kecil.
Yang ini pun jauh juga. Jadi 0.2. Tapi dia negatif. So yang ini pula ini R tu kosong. R tu kosong tu maksud dia terlalu scattered lah. Dia terlalu scattered. So jadi kalau kita nak letak line pun dia terlalu jauh, banyak sangat. So mungkin andaian kita adalah kalau R tu kosong mungkin terlalu banyak outliers. Okay, so kita sebenarnya di dalam kajian kita nak elakkan outliers, dan biasanya kita akan buang outliers tersebut sebab dia akan mengganggu kita punya keputusan. So jadi maknanya kalau R tu kosong maksud dia no linear relationship. So probably kita akan ada data terpencil, outliers. Right? So okay, ini yang kita sebut tadi tadi kita bincangkan pasal scatter plot, pasal garis lurus, pasal R dan sebagainya. So specifically tentang garis lurus tu, apakah the best straight line that fit all the data? So jadi caranya, so maknanya kita akan belajar what we call the regression line punya equation. Ini yang saya sebut tadi tu, y hat sama dengan A tambah bx. Ini ini bincang kemudian. Boleh? So habis scatter plot, dan kita pun dah sekali harung dah belajar pasal R, iaitu correlation. Jadi tugas kita dah jadi mudah dekat sini, iaitu kita akan ulang benda yang sama juga. Ini dah saya sebut tadi kan. So maknanya nilai R tu ada pelbagai. Contohnya kalau kita ambil yang positif kan, positif 0.95 dengan R sama dengan positif 0.35. So jadi ada beza kan. Cuba kita kaitkan dengan scatter plot tadi. Apakah perbezaan dia? Is based on the data jarak data tersebut terhadap garis lurus tu. So jadi the idea untuk correlation is how to measure how strong the correlation is. So R tu besar ke, R tu kecil ke? So jadi kamu dah boleh kaitkan. Cuba imaginekan dia punya karakteristik dia in comparison dengan kita punya scatter plot tadi. Boleh? Alright. So itu adalah tentang correlation. Dan sini kamu boleh tengok lah Cuma ada satu istilah kat sini, takut-takut kalau kamu jumpa istilah ini. R ni kadang-kadang yang ini dia boleh sebut linear coefficient correlation. Ini pun R juga. Ataupun kita jumpa Pearson correlation. Ini pun R juga. Pearson product moment correlation, ini pun R juga. So jadi it depends pada buku lah. So jadi ini adalah beberapa istilah yang digunakan yang merujuk kepada correlation, korelasi. Boleh nak? So jadi notation yang kita gunakan R ataupun rho. Ini pun sama lah ni. Sebab nanti dalam regression kita nak pakai yang macam ni tau. Bila kita sebut regression, kita nak cek hipotesis dia H0 dan juga H1 kan. Macam ni kan. Kita tak pakai R. Kita pakai yang population. So mana rho, silap. H0, H1. Macam ni. Rho ini tak sama dengan kosong. Ini rho sama dengan kosong. So kita nak buat macam ni kan. Terbalik, bukan. Ini macam ni. Rho sama dengan kosong, rho tak sama dengan kosong. Rho sama dengan kosong maksud dia apa? Dia kata no correlation between the variable lah. Kalau rho tak sama dengan kosong, so maksud dia exist significant correlation. Boleh? So idea adalah untuk correlation kita nak dapatkan R sahaja. So untuk menentukan R tu significant atau tidak, itu kita akan bincang dalam regression, di mana dia memang kita akan jumpa hipotesis. Boleh? So ini okey, ini pun okey. Lagi apa? Kita tengok kat bawah ni. Ini dia yang saya sebut tadi tu, iaitu formula yang digunakan. So jadi formula yang digunakan dia ada dua sebenarnya So di dalam ini kita akan cuba gunakan A sahajalah. Sebab A itu agak dia nampak panjang tapi sebenarnya mudah aja. Kita plug in data saja. Nanti saya tunjukkan. So selain daripada rumus A, kita juga boleh menggunakan rumus B, itu dia melibatkan covariance dan juga standard deviation. Yang ini S XY, SX darab SY
dan kita kena tahu semua-semua ni lah. So ini pun boleh juga, tak ada masalah. Ya, cuma for the sake untuk contoh yang kita nak bincangkan nanti, kita akan merujuk kepada yang ini sahaja. Okey? Okey, itulah rumus dia. Jadi kita tengok contoh yang pertama kita ni, see how it looks. Jadi ini contoh pertama kita diberi data macam ni, jadual yang ni lah ya. So jadi kalau kamu tengok soalan, suppose we take a sample of 7. So 7 ni kita dah tahu dah, n tu adalah 7. Okey, cuba kita tengok rumus tu sekejap ya. N tu kat mana? Sekejap. Saya besarkan sikit. Here we go. Kita ada n dekat sini. Kita ada n dekat sini. Nampak? Alright. Lepas tu kita ada hasil darab XY dekat sini. Betul? Lepas tu kita ada apa? Ada X kuasa 2. Ini kita ada jumlah X. Tak. Lepas tu baru kuasa 2 kan. Lepas tu kita ada N again. Lepas tu kita ada Y kuasa 2. Lepas tu kita ada Y tapi kuasa 2 kan semua sekali. So ada ini. Okay. So jadi N kita dah tahu dah. Dekat situ rupanya. Jadi dekat sini adalah N. Ini adalah N N. So jadi dekat sini kita ada dua variable, iaitu our independent variable dan juga dependent variable. Income akan mempengaruhi expenditure kita, ya. So maknanya income kita akan mempengaruhi perbelanjaan kita. So itu cerita dia sekarang ni. So jangan lupa, independent always X, dependent always Y. Jadi kalau kita tengok rumus ke atas tadi tu, dia ada macam-macam. Tapi jadual asal ini dia ada X dengan Y sahaja. Maknanya kita kena tambah. Kena besarkan lagi lah maksud dia. So maksud instead of kita ada dua sahaja, yang X dengan Y sahaja, sebenarnya kita kena tambah lagi. Kat sini kita kena ada 3 benda sekurang-kurangnya. Kita perlukan X kuasa 2, kita perlukan Y kuasa 2, dan kita perlukan hasil darab XY. Sebab kita nak ngamkan dengan kita punya formula dekat atas tadi tu. Right? Kamu isi ini, isi ini, isi ini, plug in dalam formula, selesai semua. Boleh? Okey, itu idea dia ya. So jadi ini saya tunjukkan hasil dia. Here we go. Ini yang diberi, ini sahaja, yang lain tu kita tambah. Nampak? So kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3. Yang kita nak dekat bawah ni, ini dia. Ini kita akan masukkan ke dalam formula ini. Nampak So R is stand for correlation. So jadi kita pun kira, tekan calculator macam biasa, dan kita akan dapati nilai R tu adalah okay, good enough, very strong. 0.959 is a strong positive correlation. Nampak kan? So jadi dalam contoh ini dia bincangkan income mempengaruhi expenditure. Apabila kita cuba plotkan, kita buat scatter plot. Jadi daripada formula ini, hasil ini, kita nampak nilai R tu adalah positif. Ini R ni adalah positif 0.959 kan? Positif kan? What does it mean? Ini bermaksud kalaulah kita nak cuba buat garis lurus in between the data, kecerunan garis lurus itu pasti akan positif. Alright? So, contohnya yang ini. Nampak? So, kita tak tahulah data kita kat mana kan? Ini cuma lakaran sahaja. So, we have income pada paksi X, kita ada food expenditure pada paksi Y. So, independent, kita ada dependent. Nampak? So, jadi, what can we conclude dekat sini? Maknanya dekat sini, semakin besar income, dia akan mempengaruhi the food expenditure. Kan? So, dia akan mempengaruhi lah. Sebenarnya kalau income tu banyak ini, expenditure dia itu saja. Kalau ini dia semakin besar lah. Kan? So, itu adalah yang boleh kita simpulkan dalam graf ini. Yang boleh kita baca lah kat sini kan. So, itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, more or less it's the same. So, kita nak tengok satu kajian
ada berapa orang? 10 orang saja. So N sama dengan 10 lah kat situ So kita nak tengok waktu belajar dengan exam marks. Ini kiranya performance dia lah. Markah exam kan, ini kiranya performance, ya. Times hours per week. Dia belajar 4 jam, exam dia berapa? Dia belajar 10 jam, exam dia berapa markah? Contohnya macam tu lah So kita nak tengok yang ini. So jadi apabila kita nak masukkan, ini data asal, nak masukkan dalam rumus tak cukup. Jadi kita kena tambah lagi lah. Kena tambahlah lagi dekat sini. Apa lagi kat sini? Cuma jangan lupa ini adalah apa? Ini adalah X So jadi X dan Y. So jadi yang ini kena hati-hati sikit. Iaitu mana X? Dekat sini she claimed that more time they spend, the lower examination mark will be. So jadi ini adalah X, betul tak? Nampak kan? Ini adalah independent variable, ini adalah Y, iaitu dependent variable. Masa akan mempengaruhi markah peperiksaan. So jadi kita dah boleh agak dah. Kalau nak buat scatter plot, ini X, ini adalah Y. Jadi maknanya dekat sini kena tambah kolom lah kat sini. Maksud dia macam tadi, kita ada apa tadi? Kita ada X kuasa 2, kita ada Y kuasa 2, kita ada X, Y. So kami isikan semua-semua kat sini seperti ini. Nampak? So kita ada X biasalah macam ni dan kamu tambah 3 yang ini. 1, 2, 3. Tambahkan dia. So bila kamu dah tambah kat situ, masukkan dalam formula. Ini dia formula dia. Apa kamu dapat? Cuba kamu tengok, lihat ni R dia. Dapat negatif, betul tak? R tu kita dapat negatif 0.927, right? Nampak tak? So jadi kalau macam tu, dengan adanya tandaan negatif ini, kamu boleh agak tak dia punya graf tu macam mana? Dia akan, kalau kita buat satu garis lurus, of course garis lurus itu mempunyai kecerunan yang negatif. More or less is macam ni lah. Macam tu kan? So macam tu. So jadi maknanya ini kamu boleh tengok So jadi graf dia akan jadi macam ni lah. Nampak tak? Graf dia time dengan exam marks. Maknanya semakin banyak masa yang dia dia jadi macam ni exam marks. Strong negative linear. Okay, is it correct? 4. Okay. So, jadi dekat sini, dalam hal ini kita dapat negatif. So, maksud dia, memang dia akan effect performance lah sebenarnya. Right? So, the Pearson correlation, R tu negatif 0.927, strong negative linear, time spent computer games. Okay guys, di sini computer games. Masa. So maksud dia time kat sini, semakin banyak main game, ini adalah result exam dia. So maksud dia betul lah. Saya pelik tadi. So maknanya semakin banyak dia main game kat sini, cuba tengok markah exam dia. Kan? So, kalau semakin sikit dia spend masa untuk game dia, maka exam dia tinggi. So, jadi kalau semakin dia banyak main game, result exam dia rendah. So, inilah dia keputusan dia.
Okay, so time ni rupanya adalah bukan time dia study, tetapi time dia main game. Ya, so kurang-kurang kalah main game. Okay, itu penjelasan dia. So R settle. So now kita pergi kepada yang ini pula, alright, iaitu regression. Tadi correlation, ini adalah regression. So jadi ulang balik, regression tu apa? Iaitu kita nak check sejauh manakah R yang kita dapat tadi tu is significant. Dekat situlah muncul dia hypothesis, dan test yang kita nak gunakan adalah t-test. Boleh? So ini kamu boleh tengok kat sini. Ini ya. Dan ini adalah contoh hipotesis dia. Ini dia yang saya sebut tadi ya. So ini adalah dia punya correlation dia. So kita pakai role ya. Kita pakai role instead of R, kita pakai role untuk population lah. Lepas tu ini contoh dia lah. Ini satu contoh. So mungkin juga based on soalan, dia tak semestinya macam ni. Yang ini tak semestinya macam ni. It depends pada soalan. Mungkin juga dia macam ni. So ini kamu lihat. Ini based on soalan. Boleh? So jadi saya nyatakan dekat sini juga sebenarnya terdapat 3 kaedah yang kita boleh gunakan. T-test, lepas tu p-value method, dan juga Pearson product moment correlation punya method. Tapi kita tak bincang itu. Kita bincang hanya yang A sahaja. Boleh nak? Okay, now ini saya tunjukkan dulu dia punya t-test dia. Ini t-test dia, iaitu statistic test, rumus yang kita gunakan. N kita clear N adalah bilangan tadi tu. Lepas tu R kita tahu R tu nilai yang kita kira tadi tu, iaitu correlation dia. Right? Lepas tu ini R square ni kita square je lah. So ini adalah kita punya t-test, kita punya formula. Dan macam biasa, kalau kita ada t-test, kita akan pairkan dengan kita punya rejection region. Ini dia guys. So rejection region ini, dia akan back to square one balik, iaitu apa yang kita belajar sebelum ini pada chapter 5 tak silap saya. Okay, cuma hati-hati kat sini, kita punya V kita iaitu kita punya degree of freedom. V tu adalah N tolak 2. So ingat semula, kalau yang tentang right tail, left tail, okay, ingat semula macam mana kita nak buat kita punya rejection region punya graph. So kalau dia one tail, dia alpha. Kalau dia two tail, dia adalah alpha per 2. Boleh? Okay, so selesai yang itu, kita tengok contoh satu dekat sini. Boleh tak? So kita akan mempertimbangkan contoh satu kita, sebab contoh satu tu kita nak ambil nilai R kita, nilai R yang kita dapat. Kan nilai R tu kita guna formula yang panjang-panjang tu kan. So kita nak ambil R tu sebab nilai R tu nanti kita nak guna dalam t-test. Yang ni kan, kat sini rumus ni kan ada R kan, ada R ini kan. So kita perlukan nilai R tu. So jadi nilai R ni sebenarnya datang daripada formula yang panjang-panjang tu. So sebab itulah kita pertimbangkan contoh satu tadi tu. Ya, kita nak ambil nilai R dia. Okey. So jadi dekat sini signifikan dia ini, dan summarize your finding. Okey, tak apa yang itu. So jadi R kita adalah ini tadi. Ini kita kira daripada contoh satu tadi. N kita 7. Jadi hipotesis kita adalah ini. Right? So jadi dekat sini row sama dengan kosong, maksud dia no correlation. Kalau row tak sama dengan kosong, kita punya claim exist significant correlation. Okey? Boleh nak? Okey, yang itu. Jadi kita dah set up kita punya hipotesis, kita check kita punya statistic test. Ini rumus kita tadi, kita masukkan semua nilai kita punya R, kita punya N, semua sekali tu kita dapat 7.89. Okey? So jadi dekat sini kita punya rejection region, kalau tengok hipotesis kita, nampak tak ada tandaan not equal? Kalau tandaan ada not equal dalam case ini,
Okey. Dia merujuk kepada two tail. Ingat dia merujuk kepada two tail. Bila ada two tail, ada alpha per 2. Ingat yang itu. Boleh? Okey. So jadi yang ni lah ya. Sebab tu kita ada alpha per 2. Dan jangan lupa kalau two tail, kalau kita buat graf two tail, ingat two tail tu macam mana? Dia ada belah kanan dan belah kiri. Ingat kan? Ini dengan ini kan? Dia punya rejection region kan? Ada dua. Satu negatif, satu positif. Ada value dia lah. Dekat sini. So ingat balik yang itu. So jadi apabila kita check dia punya rejection region, ini tengok jadual dan kita dapati nilai itu adalah 2.571. So ini kita masukkanlah plus minus sebab kita tahu dia adalah two tail. Right? So jadi kita nak check. Kita nak check 7.89 ni apa cerita? Dia termasuk dalam rejection region ke tidak? So jadi bila kita buat graf, ini dia. Nampak tak? So T-score kita 7.89. Yang ini graf kita 7.89 kat mana? Dekat sini. Jadi dia termasuk di dalam rejection region. Maka kita reject H0. Nampak tak? Reject H0. Kalau kita reject H0, maka kita accept the claim. So claim tu betul lah. Kita terimalah claim tu. So kalau kita terima claim tu, maksudnya kita katakan the information has enough evidence. Boleh? Okey ya? So itu adalah penjelasan dalam contoh 3. Okey. Boleh tak? Okey, selesai yang itu tentang regression. Kita nak tengok pula sebenarnya tentang rumus yang tadi tu. Okey, tak apa. Kita tengok ni dulu ya sebab ada info kat sini. Okey, saya katakan apa kat sini? Nombor 1 ni, regression analysis is an analysis used to determine mathematical relationship between the variable. Okey, ini pasal regression. Okey kan? Kamu ingat balik ya. So saya buat kat sini. Ada sedikit info kat sini. Ingat semula anda diberi data dependent dan juga independent. Seterusnya kita boleh buat scatter plot. Kan? Untuk determine the nature ataupun relationship. Boleh? Di mana kita boleh buat garis tu kan? Selepas itu kita belajar kaedah mendapatkan R, iaitu correlation dia. Kan? Dan juga kita juga belajar tentang untuk menentukan signifikan melalui ujian hipotesis. Yang ini kan? Ini adalah regression. Ini correlation, ini regression. Boleh? Maka seterusnya adalah untuk mendapatkan equation of the regression line. Ya, itu the data line of the best fit. Itu yang saya sebut tadi tu. Bila kita tengok scatter plot, ada kita punya data kan. Lepas tu garis the best fit tu. So kita nak tahu garis tu sebenarnya. So kita nak tengok itu. So ini yang disebutkan line of the best fit. Jadi berdasarkan scatter plot, anda boleh melakar suatu garis lurus, iaitu the line of the best fit. The best fit bermaksud the sum of squares of the vertical distances from each point to the line is at minimum. So jadi maksud dia apa yang saya sebut tadi tu kan, kalau kita plotkan macam ni, kalau kita ada scatter plot macam ni, ada data yang macam ni, so maknanya kita nak mendapatkan satu persamaan garis yang akan melalui semua data tu, tetapi garis itu semua data-data yang ada tu kalau boleh mempunyai jarak yang minimum terhadap garis lurus tersebut. So kita nak tahu yang ini sebenarnya. Ini dia. Boleh ya? So jadi itu dia, dan ada jugalah beberapa info kat sini. Semakin hampir point tersebut kepada garis lurus,
the better the fit and the prediction will be. Boleh? So, yang ni penting. So, maknanya ini penting apabila ingin predict nilai Y daripada nilai X yang diberi. Contohnya, kalaulah kita tahu, nanti kita akan lihat Y hat sama dengan A tambah BX. So, macam ni kan? So, maknanya, kalaulah kita nak predict nilai Y kat sini, let's say we are given X, maka kalau nilai A dan B ni kita tahu kan. So, kalau kita nak predict nilai Y ni, the dependent variable ini, kalaulah kita masukkan satu nilai kat sini, maka kita tahu nilai Y. So, macam tu lah. Vice versa lah. Macam-macam. Kalau kita ada ini kan. Macam ni. So, kalau kita beri nilai Y, maka kalau ini tahu, maksud dia, kita dah boleh tahu nilai X. Itu the independent variable. So, macam tu. Okay. So, jadi kamu boleh lihat dekat sini. Berikut ditunjukkan beberapa rajah berkaitan dengan perkali korelasi R. Correlation. The closer fund. Okay, ini kamu lihat. Ini kita dah bincang tadi ya. So, cuba kamu tengok dia punya plot tu. Dia punya data dan juga dia punya line. Nampak tak? Kenapa dia 0.5? Kenapa dia 0.9? Kamu dah boleh jawab kan? 0.5, cuba kamu tengok data dia. Dia scattered macam mana? 0.9 pula, cuba tengok data tu. Dia semakin hampir dengan garis tu kan? So, sebab itulah nilai R dia besar. Ini perfect. Kan? Ini perfect. So, yang ni pun perfect juga. Tapi perfect dia negatif. So, macam itulah. So, jadi A, B, C, D, E, F. Ada saya terangkan dekat sini. Positive linear relationship. Apa ni? Positive linear correlation, ni strong positive, perfect positive, negative linear, strong negative, perfect negative. So jadi kita akan pakai jadual tadi tu, jadual R yang saya tunjukkan tadi tu kan, dekat atas tu ya. So itu dia. Now we focus kepada linear regression equation. Inilah yang kita nak tengok. Boleh? So ini dia. Rumus yang kita nak pakai adalah yang ini. Y hat, Y sama dengan A tambah BX. Boleh? So, kalau kamu tengok kat sini, cuba fokuskan kepada B tu sekejap. B tu kan ada A dan B kan? So, sebab A dengan B tu ada rumus dia. Itu yang kita kena tengok lah. Nampak tak? Ini rumus B. Macam panjang kan? Tapi tak apa, senang je sebenarnya. Okay, cuba kamu tengok kat sini ya. Yang nilai B ni, saya tulis apa? The gradient of the regression line. The gradient of the regression line. Okay. So, gradient. Maksud dia, boleh tak kamu hubung kaitkan sekarang ni? Kalaulah sebagai contoh, kalaulah kita daripada scatter plot kita tu, kalau kita punya garis lurus tu, ataupun data tu tertabur secara, let's say kita boleh andaikan graf tu macam ni kan, maksud dia nilai R tu mesti suatu nilai negatif, betul tak? Ada negatif kat sini kan, value ni kita tak tahulah value dia. So kalaulah nilai R tu negatif macam ni, gradient dia adalah negatif, maka nilai B dekat sini pasti negatif. Boleh? Faham tak? So, kita dah boleh kaitkan sekarang kan? Kalau kita cari nilai R guna formula, contoh, kalau nilai R itu, let's say positif, maksud dia kita dah boleh agak dah, nilai B ni mesti positif. Sebaliknya, kalau R tu negatif, maka nilai B tu mesti negatif. Boleh? Sebab dia interrelated dengan kecerunan. Okay? So, jadi ini dengan ini adalah kita punya independent data dan juga dependent data. Yang kita nak tahu adalah ini. Okay? So boleh? So, XY tu adalah tu. Yang ini adalah kita punya persamaan umum. Sebab nanti kita akan mencari macam ni tau. Kita nak mencari nanti Y hat sama dengan A tu ada satu nilai. A ni satu nilai yang kita nak cari. Tambah B pun satu nilai. Lepas tu X. So, ini kita nak cari. Sebab kita nak cari satu persamaan umum yang macam ni.
Di mana nanti kita akan play around. Kalau X ini diberi satu nilai, apakah nilai Y ni? Ataupun kalau Y ni diberi satu nilai, apakah X ni? Nampak tak? Semacam tu. Jadi, sekarang ni, apabila kita nak tahu apakah A dengan B, kita ada rumus. Kita start dengan B dulu. Ini rumus B yang panjang-panjang ni, yang ini. So, kita kena carilah. Cari satu-satu ni. Nampak tak kat sini? Yang ini dan sebagainya. So, kita cari nilai B. Once dah dapat nilai B, baru kita cari nilai A. Jadi, nilai A kat situ adalah yang ini. Kamu pakai yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Mana-mana satulah. Ya? So, jadi kalau dah tahu nilai, ini katakan dah tahu nilai dia, masuklah dekat sini. Kan? Yang ini daripada data, ni daripada data. Ini min sebenarnya. Ya? So, jadi dapat nilai A. Dah tahu A dengan B, masukkan dekat sini. Dah selesai tugas kita. Nampak tak? So, yang ni lah, ini adalah semua-semua rumus yang boleh kamu gunakan. So, another form of formula adalah yang ini. Ingat tak tadi kita ada S, X, Y, S. Sebenarnya, ini pun boleh juga. Ini pun boleh juga. Ya, so terpulang kepada kamu, nak pakai yang mana satu. Boleh? Okey, kita pergi kepada satu contoh kita. Oh, ini apa ni? Oh, ini ada saya sebut. Sebagai panduan, jika perkali korelasi R adalah positif, maka nilai B juga positif. Okey, ini yang saya sebut tadi. Lepas tu, apabila anda telah memperoleh persamaan ini, A, B ada nilai, anda mungkin diminta mendapatkan nilai Y hat berdasarkan nilai X yang diberi. Ini yang tadi lah. So, kita nak predict ya. Kita nak predict apa ni, kita punya Y ni dengan nilai X yang diberi. Ataupun sebaliknya lah. Nilai Y diberi, nilai X tu apa. Cumanya, pastikan. Ini yang kat sini, apa maksud dia? Pastikan nilai X berkenaan berada within the range of the data. Faham tak? Okey, contoh. Kalau kita ambil contoh yang tadi. Ini sebagai contoh je lah. Let's say yang contoh tadi mana? Ambil satu contoh. Tak nak ambil contoh 4. Okey, contoh macam ni lah. Ini sebagai contoh saja ya. Kita ada times, ada exam mark tadi tu kan. So, let's say katakan kita buat sedikit pengiraan. Kita katakan dapatlah rumus ni. Katakan A tambah BX. Ini A kita tahu, B kita tahu. Okey. So, ini X, ini Y ya. Okey, so sekarang ni kamu tengok cuba tengok data-data ini. Dia datang daripada 4, 10, 14, 12, 4, 5, 8, 11, 13, 15. So maknanya yang paling kecil adalah 4, yang paling besar adalah 15. Betul tak? Yang macam ni kan? So ini adalah X ya. Yang paling kecil 4, lepas tu yang paling besar adalah 15. Right? So jadi kalau saya katakan when X katakan saya buat 25, apakah nilai Y hat dia? Of course kita boleh cari, betul tak? Mesti kita boleh cari punya. Sebab kita hanya masukkan dekat sini. Tetapi masalah dia 25 tu dah terkeluar daripada yang ini. Kita punya sampel hanya 4 hingga 15. Tiba-tiba kita nak consider X sama dengan 25. Boleh tak dapat nilai Y hat? Of course boleh. Tapi kadang-kadang this information is not usable. So maksud dia tak mencerminkan apa-apa pun. Sebenarnya tak praktikal lah. So mungkin kadang-kadang hasil kat sini ridiculous. Yang bukan-bukan je sebenarnya. So maknanya untuk kita nak predictkan something sebenarnya tak sesuai. Kita guna X yang luar daripada selang ini. So kamu nampak tak? Ya, itu baru X. Y pun sama juga. Kalau kita ada macam ni, A tambah BX, kan? So, katakan kamu tengok selang ini, tiba-tiba kita nak ambil when Y katakan 100. 100 ini dah terkeluar daripada selang ini. Memang bila kita masukkan, kita akan dapat nilai X, of course. Tapi, what does it mean? Adakah dia bermakna sebenarnya?
So jadi tak bermakna lah, sebab nilai-nilai yang terkeluar daripada ini, kemungkinan dia adalah data terpencil. Ya, mungkin outliers. So no need to consider, sebab dia tidak akan memberikan apa-apa impact kepada keputusan kita. Clear? Okey. Itu maksud dia, ya. So jadi so itu yang saya cuba sampaikan dalam nombor 7, nombor 6, nombor 7 ni lah. Nombor 7 ni lah, ya. So kamu boleh lihat penerangan saya dekat sini, dekat sini dan sebagainya. Boleh? So itulah dia. Okay, now guys, kita pergi kepada contoh kita yang terakhir. Ini ada satu soalan dekat sini yang melibatkan kita nak mencari y hat sama dengan a tambah bx. So jadi instead sebelum kita jawabkan A, B dan C ni, kamu tengok pertama sekali dia suruh apa? Find the linear regression equation. So kamu faham-faham je lah kat sini. Ini memang dia akan merujuk kepada rumus tadi tu, A tambah BX. So tugas kita adalah cari B, lepas tu cari A. Clear? Bila dah dapat ini, baru kita cerita macam mana nak buat A, B, C. So kita cari dulu. So ini adalah data asal kita. Dia bagi temperature dengan number of stick ice cream sold. Right? So kena tengoklah. So cuaca kepanasan hari tu akan mempengaruhi bilangan ais krim yang terjual. Ini adalah data yang dia dapat. So jadi bila temperature mempengaruhi jumlah ais krim, maka temperature tu akan jadi independent. Right? Bilangan ais krim tu akan jadi dependent. So ini adalah X, ini adalah Y. Jangan terbalik. Boleh lah? So jadi kita kena lengkapkan lah. Kena lengkapkan jawapan ni sebab dia tak cukup kan. So, jadi cuma kita susun balik secara elok sikit, sebab ini dia buat dalam bentuk macam ni. Susah kita nak kira, saya buat macam ni. Nampak So jadi ini input yang kita nak cari sebenarnya. So jadi ini adalah temperature dia. Ini adalah ice cream stick dia, jumlah dia yang terjual. Jadi saya cari ini, saya cari ini. Yang kita nak perlukan yang kat bawah ni je sebenarnya. Ya, sebab kita nak masukkan ke dalam rumus B tu. Boleh? So kamu buat yang ini, lepas tu masukkan ke dalam rumus B kat sini. Ini. Okey, kamu kira dapatlah B tu adalah 3.929. Nampak? Yang itu saja, ya. Lepas tu dah dapat B, masukkan ke dalam rumus A pula. Saya pakai rumus A ni. Ya. So masukkan nilai dan kita dapat dua nilai A dengan B. So please have a look. Pengiraan dia. Ini dua. So jadi dari sini kamu dah boleh nampak kan? Ya. So ini jangan risau, ya. A ni boleh positif, boleh negatif, ya. Ini tak ada masalah apa-apa. So maknanya kita dah dapatlah kita punya persamaan garis regression kita. Ini dia persamaan garis regression kita. Y hat sama dengan negatif 27.87 tambah 3.929 X. Now, kita jawab soalan kita pertama. Soalan pertama tu dia kata, apabila daily temperature 25. Ini. Daily temperature 25. So, kena hati-hati. X ke Y ni. So sebab itulah daripada awal tadi, bila kita baca table kat sini, kena tengok yang mana satu mempengaruhi yang mana satu. Sebab dekat situ kita boleh tahu independent dan juga dependent. Okey, dekat sini maksud dia, apa berlaku kalau X tu 25? Nampak? Boleh? Itu yang A. Yang B pula, kalau daily temperature 95. Okey, yang mula-mula tu X sama dengan 25. Yang kedua tu adalah X sama dengan 95. Boleh? So, yang C tu 200 ni. Ini Y sama dengan 200. Okey? Itu info yang kita terima daripada A, B dan C. So, dia tanya, kalau diberi X sama dengan 25, apakah Y? So, kalau X sama dengan 95, apakah Y? Tapi yang C tu, jika Y 200, apakah X? Semacam tu. Boleh? Alright, cuba nah.
So jadi dekat sini kita lihat. Apabila X 25, kita masukkan dekat sini, kita dapat nilai Y tu 70.6. So jadi oleh sebab dia melibatkan ice cream stick, kita kena buat keputusan kita 70 je lah. 70 stick ice cream kan. Sebatang, 2 batang, 3 batang. Mana ada 70.36 batang? Ya, so 70 je lah. So macam tu. Nampak So ini jawapan. Ini memang pengiraan kita, betul. Tetapi kita punya last punya jawapan is 70 je. Boleh nah? So itu satu. Apa? Oh, B ni 95 ya. Oh sorry guys, B ni 95 ya. Daily temperature 25. Oh ya, ini 25. Sorry ice cream sold 95. Okay. Y sama dengan 95. So maknanya yang B ni diberi 95. Kita nak tahu apakah X. Okay, saya terbalik tadi. Sorry. Okay, dekat situ apabila 95 kita cari, kita dapati temperature dia adalah 31.27. Boleh tak kita terima temperature tu 31.27? Yes, boleh. Temperature boleh, tak ada masalah. Cuma tadi tu bilangan batang ais krim tak boleh. Itu kena 70. Ini kena 70. Ini temperature, bentuk ini memang make sense. Ya. Cuma kalau contoh untuk temperature, kalau kamu silap-silap kira, katakan kita dapat X sama dengan 31.2735. Macam ni. Kalau kamu buat semua sekali ke sini, dah salah. Sebab temperature by right, dia ada 2 titik pulang saja kan. Dia akan consider yang ini je. Biasa ni macam tu. Ya. So, 2 lagi ni tak payah tulis. So, 2 je. So, macam tu je. Okay. So, now, kalau tengok soalan yang C pula, daily temperature if the number of stick sold is 200. Okay. So, kalau Y sama dengan 200, X ni berapa? Ini yang disuruh cari kan? Temperature berapa? Tapi, give your comment for C. Why? Kenapa dia minta komen pula? Kamu perasan tak? Y200 ini, kalau kamu tengok, ada tak dia within this range? Tak ada kan? Sebab paling kecil 50, paling besar 100. Tiba-tiba dalam soalan dia tanya 200. So jadi ada something wrong kat situ. Nampak? So kena hati-hati kat situ. Tapi kita cubalah. Bila kita cuba, apabila Y90 bila Y tu bilangan stick tu 200, okay, maka temperature dia adalah 58 darjah Celsius. Ini panas sangat ni. Nampak tak? Dia dah macam dah terkeluar daripada yang, maksud dia is ridiculous lah. Bukannya tak mungkin, tetapi benda tu dalam contoh ini mungkin 58 tu panas lah, tapi still acceptable kan. Tapi dalam setengah kes yang lain, ini adalah mungkin tak masuk akal. So sebabnya apa? Sebab ini. Okay. So jadi maknanya the daily temperature ini, okay, ini betul. Komen kita adalah, our comment adalah the daily temperature might not be possible achieve 58. Kan? So sebab dalam rekod kita, kalau tengok soalan rekod kita, sampel kita, temperature dia is in between ini je, 22 hingga 34. Tiba-tiba nak hit pergi 58. Nampak kan? Tu dah macam orang kata doesn't make sense kat situ. Not entirely macam tu lah, tetapi kita based on data. Ya, data tu macam ni dan dia jadi macam tu. So jadi dekat sini kita katakan this occurs because the value of Y200 itu is outside the range of the value given in the sample. Ini yang saya masukkan. Therefore, Y sama dengan 200 itu should not be used to estimate the daily temperature. Nampak tak? So itu kita punya komen lah. Dia suruh kita komen, kita komen.
Okay guys, itu satu contoh untuk menerangkan semua ni. Okay, saya rasa sampai sini dulu untuk teaching video untuk chapter 8. So, thanks for watching.